الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menjadikan kita pada hari ini insan istimewa, insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada hari ini, khususnya peserta umrah darsa bersama dengan Umi Balqis, telah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dengar tak kamu? Kita telah berada di satu kota yang tersangat mulia selepas daripada kota Mekah, Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat bersemadi jasad Nabi yang mulia. InsyaAllah selepas daripada kuliah ini, kita akan mengelilingi kota Madinah untuk kita melihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan mengalami sendiri kuliah yang kita berada pada saat ini. Sebab sesungguhnya masalah Sayyidina Muhammad, tajuk pada hari ini ialah dalam kuliah khas online kita ialah ganjaran solat berjamaah yang ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 20. Sesungguhnya praktikal solat jamaah yang teragung telah pun berlaku. Saya berdiri nah. Praktikal solat jamaah yang paling agung dalam sejarah umat manusia telah berlaku di kota ini. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 13 hari Nabi kita nak wafat, Nabi masih tetap tidak meninggalkan solat berjamaah. Sehinggalah hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi dah tak mampu dah nak datang solat berjamaah, maka itulah subuh terakhir Nabi solat di rumah. Tapi sebelum daripada itu, walaupun sakit Nabi itu semakin memberat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan Nabi terpaksa ikat kepalanya sebab Nabi tersangat sakit kepala. Pun macam tu Nabi dipapah oleh para sahabat untuk datang solat berjamaah. Waktu saat dipapah itu, kaki Nabi dah tak bergerak dah. Hanya yang terukir di atas pasir ialah bekas diheret, bekas heretan kaki Nabi SAW. Maka subhanallah, maka disitulah terletaknya keagungan kota ini. Maka sehari insya-Allah kita akan berjalan melihat kota Madinah. Kota Madinah sebenarnya ialah dalam lingkungan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam lingkungan masjid dan di sekitar masjid itu je. Itulah kota Madinah, asal-asal kota Madinah. Allahumma salli ala sayyidina.
Itulah asal-asal saya tak boleh pakai ni. Kalau pakai ni saya sakit kepala. Tak boleh pakai ni. Dia kena ada pegang tu. Baru boleh. Ni kita cari pegang tu. Sama masjid mana pun tak pakai ni. Pun kena pakai macam ni. Tuan-tuan heran pasal apa Ustaz tak boleh telinga. Sagi ni jadi buah tomato. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslim-muslimat mata Allah sekalian, di kota ini pernah berlaku banyak praktikal hidup tentang solat jamaah. Di antaranya ada satu orang laki-laki, dia duduk di luar kota Madinah. Dia mai semayang pun berlari-lari, lepas semayang pun balik berlari-lari. Kelang kabut, bergegas daripada rumah, mai mayang di masjid Nabi. Selepas bagi salam belum pun, Bismillahirrahmanirrahim, belum pun sempat berwirid bersama dengan Nabi, langsung bangkit lari balik pula. Sampai Nabi kita heran, awaklah dia ni kalut sangat, mai pun kalut, balik pun kalut. Akhir Nabi panggil, pasal faham kalut sangat, mai pun kalut-kalut, balik pun kalut-kalut. Dia kata, Rasulullah, kami orang miskin, kami hanya ada selaikai ni lah untuk share semayang saya dengan isteri saya. Cuba tengok praktikal hidup zaman Rasulullah. Dia kena balik cepat-cepat sebab isteri dia pun nak semayang awal waktu juga. Lepas share baju, share pakaian. Jadi itulah begitu hebatnya zaman itu. Mereka mempraktikkan Islam sebab mereka melihat seolah-olah di hadapan mereka syurga. Dan mereka lari daripada neraka seolah-olah depan mereka ialah neraka depan mata. Maka begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kita akan tengok tamanah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Insan yang paling cinta sekali pada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ni sebegitu hidup dia dengan solat jamaah sehingga melibatkan seluruh keluarga dia. Ada satu masa, kalau tak salah ingat, seorang anak Sayyidina Abu Bakar bernama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau salah tolong betulkan, yang kahwin dengan satu orang perempuan yang namanya Atikah. Cuba cek Ustaz pada anak Ahmad. Cek Ustaz, siapa anak Sayyidina Abu Bakar yang kahwin dengan Atikah? Ahmad dengan pijah mana buat ni? Dengan sibuk ke lain? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba cek siapa ada. Atikah kahwin dengan Abdul Rahman ke dengan Abdullah binti Sayyidina Abu Bakr sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila berkahwin nak Sayyidina Abu Bakar ni dengan Atikah, Atikah ni dia orang perempuan lawa. Bila kahwin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi pada hari kahwin tu Sayyidina Abu Bakar lalu solat asar nak pergi mayang di masjid Nabi. Bila lalu depan rumah Sayyidina anak dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu Sayyidina Abu Bakar dengar anak dia lah, orang baru kahwin kan, dengar duk gelak-gelak. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketuk pintu. Bila dia ketuk pintu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak dia jenguk kepala, jom solat jemaah. Baik ayah. Sayyidina Abu Bakar pergi. Bila balik tak pergi rupanya, dapat bini. Jadi pengaruh isteri itu kuat. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang tak pi main jemaah tu, hang cerai Atikah.
Tapi oleh kerana anak ni soleh, dia boleh kata, baik ayah. Ayah cerai lah Atikah. Merana lah. Baru jumpa bini, ayah suruh cerai. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar tengok Abdullah ibn Abi Bakrin. Terima kasih, jazakumullah khairan. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Abdullah ni hebat. Abdullah ibn Abi Bakrin ialah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Abdullah ni lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana Sayyidina Bakar suruh cerai, dia kata, ya. Jadi tak tentu arah lah hidup dia. Barulah jumpa isteri tu pun kena cerai pula. Tapi ayah ni sanggup. Ayah yang hebat ni sanggup suruh cerai. Dan dia pasti bahawasanya anak dia akan ikut. Anak kita agak-agak macam mana? No. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampailah berhari-hari termenung, melengung, orang Kedah kata. Jadi tak tentu arah. Barulah lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar panggil Abdullah, rujuk balik. Jangan tinggal dah bayang jemaah. Tu dia punya perintah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, maka begitulah mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW sangat menitik beratkan sembahyang jemaah. Sebab itulah Islam kuat. Sebab mereka tak tinggalkan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ialah tempat penyatuan umat Islam. Sembahyang jemaah dikira mendapat solat, dapat ganjaran 27 kali ganda. 27 kali ganda berarti 27 kali bumi dan langit yang pertama. Satu darjat daripada bumi pertama sampai langit yang pertama. Berarti 27 darjat ialah 27 kali bumi dan langit yang pertama. Bukan 27 ringgit, 27 darjat. Bayangkan 5 kali sehari semalam. Allahumma salli ala Sayyidina. Waktu zaman Rasulullah, orang yang tertinggal solat jamaah akan diucapkan takziah. Sebab dia sedih. Dia terlepas, dia tertinggal 27 darjat. Maka orang akan tepuk belakang dia, takziah. Tak apa, cuba lagi. Dan subhanallah, dan mereka akan mengucapkan takziah itu seminggu. Maknanya sebab orang tu tersangat sedih. Kalau seseorang tu bukan dia tertinggal solat berjemaah, dia tertinggal takbiratul ihram pun dia sudah sedih. Satu masa Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Osman dia terlewat datang solat jemaah. Dia sampai-sampai Nabi sudah baca Fatihah. Dia tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi bila dia semayang dekat takbir lewat daripada Rasulullah, Nabi lepas semayang, Nabi panggil dia. Nabi kata, Osman. Nabi tahu walaupun para sahabat di belakang, sebab kata ulama, di belakang kepala Nabi ni ada lagi mata yang melihat perbuatan sahabat di belakang. Sebab itu Nabi boleh tegur, masalah Sayyidina Muhammad, kamu rokok kamu tak sempurna, kamu sujud kamu tak sempurna. Nabi tahu melalui mata yang berada di belakang Nabi yang melihat apa yang di belakang mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Osman. Nabi kata, Osman, salah Sayyidina Muhammad, kalaulah jarak di antara takbiratul ihram aku dan engkau itu adalah ibarat seperti lubang, dia tak akan tertutup dengan dunia dan isi-isinya. Maknanya besar sungguh nilai di antara takbiratul ihram kita dengan imam. Sayyidina Osman menangis. Itulah yang dikatakan musibah ialah bukan siapa yang kehilangan kekasih, tapi musibah ialah siapa yang kehilangan pahala.
Sebab itu Ibnu Abdul Bar radhiyallahu taala anhu sebut, la musibata laisatil musibatu man faqada al habibah walakinnal musibata man faqada as-sawabah. Bukanlah musibah siapa yang kehilangan kekasih, musibah siapa yang kehilangan pahala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarin sebelum kita tolak sampai ke sini, ada seorang sahabat saya iaitu Ustaz Ruhaizat cerita pengalaman dia. Satu orang pakcik sebelum tolak mai ke Mekah ni, dia kata dia himpun anak-anak dia semua. Dia kata, mah, ayah nak selesai dengan semua, ayah nak mati di sana, ayah tak mau balik dah, ayah nak mati di sana. Jadi mak dia pun, isteri dia kata pada anak-anak, kata pada Ustaz Ruhaizat yang bawa mereka ni, masalah Sayyidina Muhammad, Ustaz ni pakcik ni duk cerita tak mau balik dah, dia nak mati sana. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka orang ni yang nak mati, dia mati di mana? Dia mati di kota Madinah ni. Nabi kata satu hadis, man istata'a minkum ay yamuta bil Madinah falyamut biha. Masalah Sayyidina, siapa yang mampu untuk mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah. Pasal apa? Sebab mereka dapat kelebihan bangkit pada hari kiamat esok bersama dengan Rasulullah. Semalam kami tolak daripada airport sampai semalam ni, saya terbayang-bayang bila pergerakan kereta-kereta, bas-bas apa semua tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terbayang macam hari bangkit dengan Nabi esok. Jadi siapa-siapa mati di kota Madinah, masalah sayyidina Muhammad, istimewanya dia lebih mulia daripada orang bangkit, dia lebih mulia daripada orang yang mati di Mekah. Sebab di sini bangkit dengan Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang ni subhanallah, Tuhan bagi sungguh dia mati di kota Madinah dan pasti dia akan bangkit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, masalah sayyidina Muhammad. Maka kekuatan umat Islam ialah pada duk solat berjamaah. Daripada dulu sampai hari ini masih belum pernah Masjid Nabi SAW kekurangan ataupun kekeringan orang datang solat berjemaah. Tak berhenti je orang pergi. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Cumanya risau kita kalau kita duduk di sini kita tak pergi solat jemaah. Satu masa esok akan berlaku gempa bumi di kota Madinah ni. Berlaku gempa bumi di kota Madinah ni ialah termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi sebut khasfun bi jazilatil Arab, di antara 10 alamat kiamat ialah gempa bumi di semenanjung tanah Arab yang akan berlaku di kota Madinah juga. Bangunan yang ada ni runtuh. Hari ni kita tengok bangunan tinggi-tinggi keliling dia Nabi, nanti akan runtuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Runtuh tu sehinggalah meruntuhkan kubah hijau tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau tengok arkitek dia buat tu, dia tak begitu tegak, dia sengit sikit supaya esok kalau gempa bumi berlaku esok, dia tak menimpa makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ketika itu orang munafik akan lari keluar daripada kota Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang tanah tak berat solat jemaah akan meninggalkan keluar daripada kota Madinah. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, maka sembahyang berjamaah di masjid Nabi, alhamdulillah. Pagi tadi kita sembahyang subuh rapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya tentulah kekuatan sembahyang jemaah renggang, hatulah punca kelemahan. Para ulama tak cakap lagi sembahyang jemaah apa? Renggang. Tentu tak ada 27. Bahkan makruh pula sembahyang renggang macam tu. Muslimin dan muslimat, jadi kita minta para ulama kuatkan kesatuan. Jadi ajak balik untuk kita mengukuhkan kesatuan dan perpaduan. Allah Sayyidina Muhammad. Jangan biarkan kelonggaran ini
dia telah masuk oleh syaitan dan akan memecahkan kesatuan umat ini, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, mailah bila mana kita mai ke Madinah, kita datang ke kota Mekah, kita selalu hadir sembahyang jemaah, balik buat yang sama di rumah kita, di kampung kita, insya-Allah. Sebab siapa-siapa yang balik buat seperti mana dia buat di sini, insya-Allah umrahnya ialah umrah mabrurah. Umrahnya ialah umrah yang Allah terima. Tapi kalau kita mai tani, di sini saja kita mempraktikkan solat berjamaah, tapi di rumah kita sembahyang seorang-seorang. Kita malas pergi surau, kita malas pergi masjid. Jadi kita takut ibadah kita, umrah kita ialah umrah yang Tuhan tak terima. Na'udzubillah min dzalik. Sebab bila mana kita datang buat seperti mana yang Nabi pernah praktikkan, kita balik, kita praktik yang sama. Jadi kita harap itulah bukti penerimaan Allah terhadap kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah pahala 27 kali ganda ini Allah rezekikan pada kita dalam hidup ini sampai ke hujung umur kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi untuk itu kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada guru infak Masjid Darsa 20. Mudah-mudahan yang kita buat di sini, yang kita laksana di sini, tunai di sini, dapat pahala yang sama kepada grup infak Masjid Darsa 20, insya-Allah. Di sini hebat. Kalau di kota Mekah kita sembahyang dapat 100,000. Di Madinah dapat 50,000. Di Masjid Al-Aqsa dapat 10,000. Jadi begitulah semua ibadah-ibadah kita. Kita baca Quran, kita sedekah tu bukan nilai sikit-sikit tu. Jadi ada orang yang cerdik-cerdik, dia mai salam dengan saya, dia kata, "Ustaz, hak ni ustaz sedekah di Mekah na, hak ni ustaz sedekah di Madinah nya." Jadi lepas sedekah tu walaupun lepas bagi sana, kita buat sini, dia dapat pahala yang besar di sana. Jadi kita dah ada di kota Madinah ni, nanti kita ada di kota Mekah esok. Jadi sedekah kita tu bukan lagi nilai seperti mana di tempat kita, tapi jauh berpuluh ribu kali ganda nilai dia, bahkan akan sampai ratus kali ganda, ratus ribu kali ganda bila mana kita di kota Mekah esok, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan bagilah sumbangan sedekah kat siapa-siapa, hatta kat kawan kita boleh bagi, insya-Allah. Tuan-tuan bayarlah nilai-nilai itu untuk mengimpikan melihat wajah Nabi di negeri ini, insya-Allah. Dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat kita berziarah ke makam Rasulullah nanti. Walaupun kita tak mandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati kita tahu bahawa kita telah disambut oleh Nabi kita, insya-Allah. Saya teringat suatu mana satu orang sahabat saya dan guru juga, iaitu Baba Khairul Gajah Teriak, Pondok Gajah Teriak. Dicerita waktu mana dia sampai ke makam Rasulullah, bagi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langsung keluar daripada makam itu Rasulullah. Masya-Allah. Jadi subhanallah, takkan dia nak bohong saya, dia tok guru besar. Jadi dengan sebab dia pernah mimpi Nabi, ya akhir sampai dia makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar sambut dia makam. Subhanallah. Ya subhanallah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pergi ke makam Nabi nanti, pilih bawa hati kita yang penuh kerinduan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang pergi pagi tadi dah keluar air mata walaupun belum sampai dia makam Nabi, tapi dah menangis dah, berarti itulah cara kita merasakan disambut oleh penghulu agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kalau hari itu kita merindui Nabi di kampung kita, di rumah kita, di masjid kita, di surau kita, hari ini depan mata. Kalau tak rasa apa, tak tahu. No? Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua diterima oleh Nabi kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita akan turun. Jadi nanti jangan jalan jauh sangat. Bila sampai tempat tu saya nak kata, saya kata kena alert lah. Jangan duduk sembang jalan tu, selawat banyak, insya-Allah. Jadi bila saya cakap semua berhenti, jadi saya akan sampaikan secara musalla ala Sayyidina Muhammad secara terus apa yang Allah izin untuk saya katakan, insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله